Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada 3 orang berpergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Seorang bapa adalah pemimpin kepada keluarganya, seorang abang adalah pemimpin kepada adik-adiknya, dan seorang perdana menteri adalah pemimpin bagi negaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan ciri-ciri pemimpin dengan contoh yang terbaik dalam kepimpinan melalui Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahawa para ulama sebagai pewaris para anbiya. Antara ciri kepimpinan yang baik ialah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman serta beramal soleh, memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, seorang pemimpin mestilah adil terhadap rakyatnya ketika menetapkan hukum, undang-undang negara dan membahagikan keperluan rakyat. Salah satu ciri yang penting dan wajib diamalkan oleh seorang pemimpin ialah amanah. Hal ini adalah kerana harta negara berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin, maka tanpa sifat amanah, seorang pemimpin akan terjebak dengan kezaliman kepada rakyatnya, sama ada melalui rasuah maupun salah guna kuasa. Umat Islam harus memahami bahawa negara yang berjaya adalah negara yang dipimpin dengan kepimpinan Islam yang sebenar. Terdapat juga sebuah hadis yang mencela rakyat yang memilih pemimpin kerana habuan kebendaan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling daripada mereka di akhirat kelak: golongan yang menyekat orang-orang di jalanan daripada akses air, golongan yang bersumpah dengan pendustaan, dan golongan yang berbai'ah dengan pemimpin di mana mereka mendapat habuan daripadanya. Jika tidak ada habuan tersebut, maka mereka tidak mentaatinya. Hadis riwayat Abu Daud 3474. Berdasarkan huraian di atas, sama-sama kita bermuhasabah agar tidak termasuk dalam golongan seperti yang disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat keempat yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, yakni pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin mengadakan alasan yang jelas bagi Allah untuk menyiksamu? Dengan itu, dapat kita pahami bahawa memilih pemimpin dengan memberikan undi kepada mereka yang tidak layak merupakan suatu pengkhianatan besar yang bukan sahaja memperjudikan nasib dan masa depan negara tercinta, malah kehidupan kita di alam akhirat kelak. Proses mengundi bukan suatu pesta bersukaria kerana dapat habuan itu ini. Sebaliknya, kita mesti bertanggungjawab atas pilihan yang kita lakukan. Memilih pemimpin yang baik memerlukan kita berlapang dada menerima perbezaan yang ada. Jika kita dikuasai oleh sikap keta'asuban kepada pihak tertentu, sudah pasti kita tidak dapat membuat ketetapan memilih secara adil dan saksama. Tersalah memilih bakal mengundang kemurkaan Allah. Ini kerana pemimpin yang baik akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi mereka yang memilih pemimpin yang zalim, kerjanya menipu rakyat, menyamun harta negara, korup, menyalahguna kuasa, sesungguhnya Allah memberi peringatan serta amaran yang amat keras melalui firman-Nya dalam surah Hud ayat 113 yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang membuat zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka, sedangkan kamu tiada seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian, dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Oleh yang demikian, kita sama sekali dilarang untuk memilih seseorang yang diketahui akan kezalimannya. Kita tahu dirinya terbabit dalam gejala rasuah, tidak bermoral dan tidak berakhlak. Meskipun orang tersebut merupakan ahli keluarga dan keturunan kita, kawan maupun kenalan, kita dilarang memilih dan mengangkat orang yang bersikap sedemikian. Kita sangat mengimpikan negara yang stabil dan dapat menjamin keselamatan warganya. Oleh itu, apa yang boleh kita lakukan bagi mencapai impian tersebut adalah dengan kita bijak memilih. Berikanlah mandat kepada yang bersih, stabil serta layak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wallahu a'lam.